Salam sejahtera kepada rakan-rakan saya. Nama saya Gozesi, seorang anak Malaysia yang bangga dengan keberbagai budayanya. Walaupun Malaysia sebagai sebuah negara yang unik dengan masyarakat majmuk, rakyatnya masih bebas mengamalkan agama dan kepercayaan masing-masing. Antaranya, agama Islam telah diterima oleh majoriti penduduk Malaysia, terutamanya dalam kalangan masyarakat Melayu. Agama Islam telah diadaptasi dan diserap ke dalam sistem pentadbiran, pendidikan, ekonomi dan berbagai bidang lagi yang menyumbang kepada kestabilan politik, pembangunan mapan dan keamanan sosial sehingga diangkat kedudukannya sebagai agama rasmi di Malaysia. Sebenarnya, Malaysia malah rantau Asia Tenggara bukanlah tempat permulaan keagungan agama Islam. Sejarah kedatangan agama Islam ke Malaysia perlu dikaji untuk meningkatkan kesedaran dan menubuhkan penghayatan generasi muda terhadap pengaruh agama Islam yang menjadi akal tunjang pembinaan negara bangsa di Malaysia. Oleh itu, saya ingin memperkenalkan kepada rakan-rakan tentang asal-usul agama Islam dalam konteks Malaysia. Pada mula-mulanya, agama Islam telah muncul sebagai suatu fenomena sosial apabila Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira yang memperkenalkan semangat ikrar yang membawa maksud bacalah sebagai asas ilmu pengetahuan. Wahyu kedua pula telah mengisytiharkan baginda sebagai pesuruh Allah untuk menyebarkan ajaran Islam kepada dunia. Untuk merealisasikan maklumat tersebut, baginda telah berusaha menyebarkan dakwah secara rahsia dan seterusnya secara terang-terangan walaupun menghadapi cabaran daripada masyarakat Arab zaman jahiliah yang menolak penerapan etika dan peradaban dalam kehidupan. Kemudian, baginda telah berhijrah ke Madinah untuk mengembangkan lagi penyebaran Islam dan berjaya mendorong masyarakat tempatan untuk memeluk Islam secara diplomasi tanpa paksaan. Berkat usaha berterusan Nabi Muhammad dan sahabat baginda serta perkunjungan para pedagang dari Arab, pengaruh agama Islam bukan sahaja dapat dilihat di Mekah dan Madinah, malahan telah disampaikan sehingga ke utara semenanjung tanah Arab meliputi Iraq, Syam dan Mesir yang membawa kepada penubuhan kerajaan Islam seperti kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Bani Abbasiyah dan kerajaan Turki Umaniyah yang menggalakkan perkembangan Islam di luar tanah Arab. Islam telah berjaya bertapak di India, Asia Tengah, China, Eropah, Afrika dan akhirnya diterima oleh masyarakat di alam Melayu yang menjadi titik tolak kepada sejarah kedatangan agama Islam di tanah Melayu atau Malaysia pada hari ini. Sebenarnya, terdapat beberapa pandangan dan teori berbeza berkaitan dengan tarikh sebenar dan cara kedatangan Islam ke rantau Asia Tenggara di mana tanah Melayu terletak. Antaranya, berdasarkan teori yang telah dikemukakan oleh Snoek Ronje, seorang sarjana Belanda, agama Islam telah disebarkan melalui aktiviti perdagangan ke Asia Tenggara melalui wilayah Gujarat di India dan pantai Coromandel pada kurun ke-13 Masehi. Di samping itu, Brian Harrison, penyokong kepada Snoek Ronje, pula berpendapat bahawa masyarakat tanah Melayu telah menerapkan pandangan masyarakat India sebagai bimbingan dalam hal perdagangan untuk menjaringkan hubungan dua halal. Fenomena ini juga didorong oleh minat masyarakat tanah Melayu terhadap agama Islam yang dianuti oleh para pedagang India. Serapan perkataan India seperti lebay dan seni bina kubah masjid yang perumpama seni bina tamadun India telah digunakan sebagai bukti teori kedatangan Islam di Malaysia dari India. Terdapat juga pendapat bahawa agama Islam di Malaysia berasal dari China secara tidak langsung. Dalam konteks ini, agama Islam telah sampai di alam Melayu melalui aktiviti perdagangan dengan pedagang-pedagang Arab khususnya dari Yaman. Beberapa buktinya ialah kedudukan Yaman yang strategik di laluan laut antarabangsa, status kepulauan alam Melayu sebagai pusat persinggahan pedagang dari selatan tanah Arab pada abad ke-5 Masehi, dan terdapat pedagang Arab yang memiliki pertempatan di pelabuhan Canton, China pada abad ke-3 Masehi. Situasi tersebut telah merasionalkan pedagang Arab untuk menjadikan pelabuhan di alam Melayu sebagai tempat persinggahan mereka. Selain itu, menurut teori Emmanuel Gardiner Iridia, pelabuhan Canton atau Canfor telah berjaya menjadi pusat perdagangan terkenal dan tumpuan berdakwah Islam sejak abad ke-9 Masehi sempena zaman pemerintahan dinasti Tang. Pada tahun 877 Masehi, pemberontakan yang berlaku di wilayah Canton telah menyebabkan pengorbanan ramai pedagang yang kebanyakannya dari Arab dan memaksa mereka untuk menyelamatkan diri dan berpindah ke Kala yang kini dikenali sebagai Kedah secara serentaknya membawa masuk tamadun Islam ke tanah Melayu.
Teori tersebut telah disokong dengan penemuan batu bersurat di Sungai Tersat, Kuala Berang, Terengganu dan persamaan yang dapat dilihat pada seni bina Cina dan seni bina di Kelantan serta Melaka. Selain itu, John Crawford telah memperkenalkan teori yang disokong oleh Profesor Sheikh Muhammad Naqib Al-Atas bahawa agama Islam dibawa dari Arab secara langsung melalui peranan pedagang. Sejak abad ke-7 Masihi, pedagang Arab telah menguasai perdagangan laut dari pelabuhan Iskandaria di Mesir hingga ke China dan telah menjalinkan hubungan perdagangan dengan tanah Melayu sebelum wujudnya Islam lagi. Masyarakat Melayu pada masa itu juga selesa dengan agama Islam yang dianuti oleh para pedagang Arab disebabkan sifat Islam yang universal. Banyak karya lokal yang mengisahkan pengislaman raja di Asia Tenggara oleh Syekh dari semenanjung tanah Arab seperti Hikayat Raja-Raja Pasai dan Hikayat Merong Mahawangsa telah membuktikan kemungkinan teori tersebut. Namun begitu, perkara yang dapat dikenal pasti ialah agama Islam telah bertapak di tanah Melayu sejak sebelum zaman Kesultanan Melayu Melaka. Hal ini dapat dibuktikan melalui penemuan batu bersurat yang bertarikh 13.3 di Sungai Teresat, Kuala Berang, Terengganu dan batu bersurat yang bertarikh 1467 yang ditemukan di Pengkalan Kempas Negeri Sembilan. Seterusnya, kegemilangan agama Islam mula benar-benar tercetus dengan pengasasan Kesultanan Melayu Melaka oleh para Mesyuarat yang pada asalnya penganut agama Hindu. Selepas berjaya membangunkan Melaka sebagai pusat pelabuhan, baginda juga telah menerima pengaruh daripada rombongan dari Jeddah yang diketuai ulama sufi yang bernama Maulana Syed Abdul Aziz dan berjaya diislamkan yang menyebabkan baginda menukar nama kepada Sultan Iskandar Shah. Tambahan pula, agama Islam terus tersebar melalui penaklukan wilayah, perkahwinan, perdagangan dan kegiatan dakwah. Misalnya, pedagang Arab dan India beragama Islam turut menjalankan kegiatan dakwah apabila melakukan perniagaan. Terdapat juga dalam kalangan mereka yang berkahwin dengan penduduk Melaka yang membantu penyebaran Islam sebagai norma hidup masyarakat tempatan. Di samping itu, peranan ulama seperti Syekh Abdul Aziz yang berjaya mengislamkan golongan pemerintah telah mendorong golongan diperintah untuk memeluk Islam. Mereka juga telah mendapat kedudukan yang tinggi dan tokoh ulama seperti Syekh Abdul Aziz dan Maulana Abu Bakar telah dilantik sebagai penasihat Sultan Melaka. Terdapat juga pendakwa yang menyebarkan Islam dengan menggunakan cara yang diadaptasi daripada budaya tempatan seperti penggunaan bahasa Melayu dan tulisan Jawi untuk memudahkan kefahaman masyarakat tempatan terhadap ajaran Islam. Selain itu, perkahwinan antara Sultan Megat Iskandar Shah dengan Puteri Raja Pasai telah menyebabkan baginda menganuti agama Islam. Semasa pemerintahan baginda telah menyediakan kawasan pertempatan untuk para pedagang Arab sebagai tanda penghormatan. Hal ini telah menyediakan peluang untuk mereka mengajar agama Islam di surau dan masjid dan menyumbang kepada kemunculan Kesultanan Melayu Melaka sebagai pusat pengajian Islam. Berkat usaha perterusan daripada setiap lapisan masyarakat Islam, pengaruh agama Islam telah membawa impak besar kepada keseluruhan sistem hidup masyarakat tanah Melayu sehingga menghakis pengaruh peradaban Hindu dan Buddha sebelum ini. Sehubungan dengan ini, institusi kesultanan telah diperkenalkan di Melaka dan seterusnya di tanah Melayu. Konsep Dewan Raja digantikan dengan Sultan yang berperanan sebagai ketua negara dan ketua agama yang dibantu oleh ulama atau mufti sebagai penasihat Sultan dalam bidang pentadbiran dan hal ehwal Islam. Di samping itu, agama Islam telah diisytiharkan sebagai agama rasmi di Melaka dan menjadi asas pembentukan Undang-Undang Melaka seperti Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka yang telah menjamin kemakmuran dan keamanan Melaka. Pengaruh agama Islam semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka juga boleh dilihat dalam aspek pendidikan seperti kegiatan pendidikan di surau dan masjid, peluang pendidikan formal di istana untuk golongan bangsawan dan pengenalan sistem pendidikan pondok. Di samping itu, tulisan Jawi dan bahasa Melayu banyak digunakan dengan serapan beberapa perkataan Arab di bawah pengaruh agama Islam dan telah mendorong penulisan prosa dan puisi dalam kalangan masyarakat tempatan seperti Hikayat Hamid Hamzah dan Syair Dahulu Kala. Seni bina tempatan juga telah menerima unsur tamadun Islam dan adab serta semangat perpaduan mula dipupuk dalam kalangan masyarakat tempatan untuk kedamaian sosial. Selepas keruntuhan Kesultanan Melayu Melaka, tanah Melayu telah dijajah oleh kuasa barat yang cuba mengembangkan agama Kristian seperti Portugis. Semasa zaman penjajahan British, sekularisme pula menggantikan konsep Islam dalam pentadbiran negara di mana Sultan hanya diberi kuasa untuk mengurus hal ehwal agama dan adat istiadat. Undang-undang Islam juga digunakan dalam konteks kekeluargaan, harta pusaka dan zakat sahaja. Semasa zaman pendudukan Jepun,
Sultan tetap sebagai ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Jepun turut telah mewujudkan Majlis Agama Islam yang menguruskan undang-undang keluarga Islam untuk menarik hati sultan-sultan dan masyarakat tanah Melayu. Walaupun pengembangan Islam di tanah Melayu tersekat semasa zaman kolonial, masyarakat tanah Melayu gigih mempertahankan kedudukan agama Islam sehingga negara kita mencapai kemerdekaan dan membolehkan agama Islam diiktiraf dalam perlembagaan persekutuan serta menjadi unsur penting dalam undang-undang negeri. Pengaruh agama Islam masih kekal dalam mekanisme pentadbiran Malaysia pada hari ini seperti kewujudan Mahkamah Syariah, Majlis Agama Islam Negeri dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Pembinaan masjid yang kaya dengan elemen seni bina tradisional, usaha pendidikan Islam seperti penubuhan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan juga penerapan sistem zakat untuk keseimbangan pendapatan merupakan antara sumbangan agama Islam terhadap pembangunan Malaysia pada hari ini dan pada zaman pasca kolonial. Sebagai kesimpulan, agama Islam di Malaysia telah mengalami evolusi yang panjang dan kedudukannya masih kukuh berkat usaha dan penghayatan berterusan daripada masyarakat tempatan dalam mempertahankan keagungan agama Islam daripada ancaman anasir luar. Agama Islam telah menjadi panduan yang mengarahkan Malaysia ke arah kestabilan dan kemajuan. Oleh itu, generasi muda haruslah mengapresiasi sumbangan agama Islam terhadap negara kita agar agama Islam di Malaysia tidak pupus di telan zaman. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.